tuntut penjelasan Israel isu serangan ahli WCK. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Serangan rejim Zionis ke atas konvoi pekerja bantuan makanan di Gaza adalah disengajakan. Itu dakwaan pengasas World Central Kitchen WCK, Jose Andres, yang turut mendedahkan serangan itu dilakukan secara sistematik. Dakwaan itu susulan serangan dilakukan ke atas 3 buah kenderaan bantuan satu demi satu. Jelas Andres, serangan itu turut berlaku selepas pekerja berkenaan mengendalikan bantuan makanan sebanyak 100 tan yang baru tiba di Gaza menerusi laluan laut. Menurut beliau, komunikasi antara WCK dan tentera Israel adalah jelas dan segala pergerakan mereka diketahui rejim Zionis. Andres dalam pada itu menggesa siasatan segera dilakukan atas tindakan jenayah tersebut. Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez turut senada dengan pendirian WCK. Menurut Sanchez, penjelasan Israel mengenai pembunuhan 7 orang ahli WCK sebagai tidak masuk akal. Por supuesto, estamos esperando una aclaración mucho más pormenorizada, mucho más detallada de cuáles han sido las causas, el porqué de este bombardeo, teniendo en cuenta además que, por lo que se conoce hasta ahora, el gobierno israelí sabía de la acción y del itinerario de esta ONG sobre el terreno en Gaza. Beliau menyatakan perkara itu semasa sidang media bersama Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani di Doha. World Central Kitchen yang berpangkalan di Amerika Syarikat mengesahkan 7 petugasnya yang terkorban terdiri daripada 3 warga Australia, Poland, United Kingdom, Palestin, termasuk mereka yang memegang dui kewarganegaraan Amerika Kanada. Ini pula berkaitan serangan yang didakwa didalangi tentera Zionis. Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei beri amaran Israel akan terima akibat atas serangan di kedutaan Iran di Damsyik, Syria pada 1 April lalu. Serangan itu turut membunuh 7 orang. Iran menyalahkan Israel atas insiden yang membunuh 2 jeneralnya dan 5 penasihat tentera di pekarangan kedutaannya di Damsyik. Bagaimanapun, Israel tidak mengaku bertanggungjawab atas serangan itu. Iran sebelum ini enggan terlibat dengan konflik membabitkan Palestin dan Israel, namun menyokong perjuangan Hamas menggempur sasaran milik Israel dan Amerika. Serangan udara pada awal April lalu memusnahkan sebuah bangunan konsular bersebelahan kompleks kedutaan utama di daerah mewah Mezeh di ibu negara Syria. Gempa bumi di Taiwan, 9 orang dilaporkan maut dalam tragedi tersebut manakala lebih 1,000 lagi cedera. Menurut pihak berkuasa tempatan, ketika ini usaha menyelamat masih diteruskan di kawasan terjejas. Gempa bumi kuat melanda pantai timur Taiwan semalam. Media tempatan melaporkan gempa kuat berukuran 7.3 magnitud itu melanda pantai daerah Hualien. Ia disusuli lebih 11 gegaran. Beberapa bangunan terjejas dengan sebahagiannya musnah serta bekalan elektrik di beberapa kawasan terputus. Sementara itu, 6 pelombong yang terperangkap akibat gempa berkenaan berjaya diselamatkan. Menurut pihak berkuasa tempatan, kumpulan lelaki itu dibawa keluar dari kawasan bencana dengan helikopter, manakala 64 lagi pekerja masih terperangkap di kuari lain. Pasukan tentera telah menerbangkan lebih 400 kg bantuan kepada mereka dengan helikopter. Pihak berkuasa berkata usaha mencari mangsa yang terperangkap dan hilang tertumpu di kawasan sekitar Bandar Hualien. Sementara itu dilaporkan sebanyak 314 gempa susulan dicatatkan setakat pagi Khamis. Pemimpin dunia dan pegawai dari beberapa kerajaan menyatakan solidariti dan menawarkan bantuan kepada Taiwan selepas gempa bumi kuat melanda negara itu. Dalam catatan di platform X, Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida merakamkan ucapan takziah dan simpati kepada mangsa gempa bumi dan menyatakan harapan agar semua sahabat mereka di Taiwan selamat.
Kishida turut mengenang kembali bantuan yang dihulurkan Taiwan kepada Jepun selepas gempa bumi dan tsunami Tohoku melanda negara itu pada 2011 selain gempa bumi kuat yang menggegarkan semenanjung Noto pada awal tahun ini. Beberapa rakan diplomatik Taiwan turut menyuarakan kebimbangan dan sokongan mereka beberapa jam selepas gempa itu. Pihak polis Houston memburu 4 suspek yang dipercayai membunuh anak Presiden Dewan Perwakilan Republik Dominikan di sebuah stesen minyak di Texas, Amerika Syarikat. Insiden itu disifatkan sebagai pembunuhan terancang. Luis Alfredo Pacheco Rojas, anak lelaki kepada Alfredo Pacheco, berada di stesen minyak berkenaan bersama 3 lagi lelaki. Mereka didatangi 4 suspek yang menaiki 2 buah kereta sebelum tembakan dilepaskan mengenai Pacheco dan seorang lagi lelaki. Pacheco yang juga merupakan seorang ahli muzik disahkan meninggal dunia di sebuah hospital manakala seorang lagi mangsa berada dalam keadaan kritikal. Keempat-empat suspek berjaya melarikan diri. Polis Houston turut mendedahkan wajah kesemua suspek. Penduduk bampiran Gunung Merapi di Indonesia diminta waspada dan dinasihat tidak melakukan sebarang aktiviti dalam zon bahaya. Ini susulan gunung berapi yang terletak di antara wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta itu meletus 6 kali pada Khamis dan memuntahkan lahar setinggi 1.5 kilometer. Ketua Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Teknologi Bencana Geologi BPPTKG Agus Budi Santoso berkata, unjuran abu gunung berapi semasa letusan boleh menjangkau sehingga 3 km dari puncak. Jelasnya, abu dari gunung berapi akan menimbulkan ancaman kepada kawasan barat daya dalam lingkungan 5 hingga 7 km dan tenggara dalam lingkungan 3 hingga 5 km. BPPTKG mengekalkan amaran Gunung Merapi pada tahap 3. Merapi juga dikenali sebagai gunung api mempunyai ketinggian 2,911 meter. Di Kenya, 7,000 doktor hospital kerajaan menolak tawaran untuk menamatkan mogok kerja selama 3 minggu. Ahli Kesatuan Pengamal Perubatan, Ahli Farmasi dan Doktor Gigi Kenya KMPDU berarak pada pertengahan Mac menuntut gaji dan persekitaran kerja yang lebih baik. Mahkamah Buruh di Nairobi pada Rabu mengarahkan rundingan diadakan dan meminta perkara itu diselesaikan dalam tempoh 14 hari. Keputusan itu dibuat sehari selepas kerajaan berkata ia akan memenuhi beberapa tuntutan pakar perubatan termasuk membayar tunggakan dan mengambil doktor pelatih secara kontrak tetap. Namun kesatuan itu menyuarakan rasa tidak puas hati selepas kerajaan mengugut akan menghentikan rundingan sekiranya mogok masih berterusan. Jelas KMPDU tiada petanda jelas pihak kerajaan akan menunaikan janji. Mogok yang disertai pegawai klinikal pada Isnin telah menyebabkan gangguan di Hospital Awam Negara Afrika Timur itu. Tentera Amerika Syarikat musnahkan 2 dron dan sebuah peluru berpandu dilancarkan oleh Houthi yang menyasarkan kapal pemusnah negara itu di Laut Merah pada Rabu. Komando Pusat Amerika turut memusnahkan sistem peluru berpandu permukaan bumi ke udara mudah alih di kawasan dikuasai Houthi di Yaman. Sistem tersebut mampu menimbulkan ancaman kepada tentera Amerika dan pakatan tentera serta kapal dagang di kawasan itu. Houthi yang disokong Iran telah berikrar untuk menyerang kapal di Laut Merah yang dikaitkan dengan Israel. Malaysia dan Indonesia komited mengukuhkan kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan susulan kunjungan hormat Presiden terpilih Indonesia merangkap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke atas Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin di Wisma Pertahanan di sini hari ini. Datuk Seri Mohamad Khalid turut menyatakan keyakinan terhadap pengalaman luas dan inisiatif yang dibawa Prabowo. Ini merangkumi bidang pertahanan yang akan memberi kesan positif terhadap kestabilan dan keselamatan serantau. Pertemuan berlangsung selama hampir sejam itu adalah julung kali diadakan antara mereka sejak Datuk Seri Mohamad Khalid memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan pada Disember 2023.
Beribu-ribu penyokong pemimpin pembangkang terkemuka India Rahul Gandhi menyertai perarakan di Selatan Kerala. Ia sempena kempen menjelang pencalonan rasminya untuk pilihan raya kebangsaan mulai bulan ini. Gandhi adalah anak cucu dan cicit kepada bekas Perdana Menteri tetapi telah mengalami dua kekalahan besar terhadap Perdana Menteri Narendra Modi. Beliau adalah tokoh utama dalam Pakatan Pembangkang yang berjuang dalam pilihan raya menentang Modi. Lelaki berusia 53 tahun itu secara rasmi telah memfailkan pencalonannya untuk bertanding semula. Gandhi pertama kali dipilih pada 2019 tetapi telah hilang kelayakan seketika daripada Parlimen tahun lalu. Ia selepas sabitan jenayah dalam kes yang difailkan oleh ahli parti Modi. Beralih ke berita sukan, Presiden Perancis Emmanuel Macron merasmikan Pusat Akuatik Olimpik di pinggir bandar Saint-Denis menjelang 100 hari pembukaan Tamasya Sukan Olimpik Paris. Pusat sukan bernilai 180 juta euro itu akan menjadi lokasi untuk sukan polo air, terjun dan renang antara 26 Julai hingga 11 Ogos. Pusat akuatik berkenaan mempunyai kapasiti 5,000 penonton dengan 2,500 kerusi boleh ditanggalkan. Venue ini adalah dua kemudahan yang dibina untuk Sukan Olimpik Paris. Lebih 4,000 panel solar akan membantu memanaskan air kolam, manakala struktur kayu cekung bangunan itu menghadkan ruang yang perlu dipanaskan dan pengudaraan. Kolam pusat akuatik mula melalui proses percubaan pada pertengahan Disember tahun lalu dengan fasa akhir percubaan pada Februari lalu. Venue ini juga akan digunakan sebagai kemudahan latihan untuk acara renang Paralimpik. Jelajah Thailand 2024, pelumba Terengganu Cycling Team TSG Jesse Ewart menguasai perlumbaan peringkat keempat selepas mencatat masa terpantas 3 jam 38 minit. Ini kemenangan kedua diraih TSG selepas kejayaan Nur Aiman Rosli di Sukhothai. Ewart bijak menempatkan diri dalam kelompok pendahulu peloton ketika saingan berbaki 300 meter. Meskipun dihimpit oleh pelumba pasukan Thailand Continental Cycling dan Roja Insurance, Ewart berjaya melakukan pecutan 100 meter terakhir untuk terlebih dahulu melepasi garisan penamat. It feels hot. I'm cooked. Bit of pork in me. That was a hard, hot day. We rode well as a team. We missed the break. We chased it back. Mate, it's hot. The rest is a blur and then we won. Jersey kuning untuk keseluruhan pelumba kembali kepada Lucas Carstensen yang turut mengekalkan jersey Raja Pecut. Saingan peringkat kelima akan bermula di Pit Sanolok dan berakhir di Pit Chit sejauh 156 km. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. RTM, teman setia anda.